Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan jalankan dua eksperimen yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Baiklah, kita mulakan dengan sinopsis. Hipotesis mencadangkan bahawa bentuk bayang-bayang sesuatu objek boleh berubah apabila faktor-faktor berikut berubah, iaitu orientasi objek dan yang kedua, kedudukan sumber cahaya yang menyinari objek. Justru itu, eksperimen ini dirancang dan dijalankan untuk menguji hipotesis ini. Baiklah, tajuknya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tujuan ada dua, iaitu yang pertama untuk menyiasat hubungan antara orientasi objek dengan bentuk bayang-bayang. Dan yang kedua untuk menyiasat hubungan antara kedudukan sumber cahaya dengan bentuk bayang-bayang. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ialah cawan, lampu suluh dan juga skrin putih. Langkah berjaga-jaga bagi eksperimen ini ialah yang pertama, elakkan daripada menggunakan cawan yang bersifat lut sinar atau lut cahaya untuk mendapatkan keputusan yang baik. Yang kedua, gunakan skrin putih supaya bayang-bayang lebih jelas. Baiklah, cara atau teknik penggunaan untuk menghasilkan bayang-bayang yang jelas dan baik. Ada dua yang saya senaraikan, iaitu yang pertama, pastikan kecerahan sumber cahaya mencukupi. Yang kedua, persekitaran hendaklah gelap supaya pemerhatian dapat dilakukan dengan fokus. Nilai murni yang akan kita terapkan di sini ialah yang pertama, rajin dan tabah. Yang kedua, pengurusan masa yang baik. Yang ketiga, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Kemahiran saintifik yang dapat kita terapkan dalam eksperimen ini terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Bagi kemahiran proses sains, kita akan libatkan 5 kemahiran, iaitu yang pertama, memerhati, berkomunikasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Di bawah kemahiran manipulatif, kita akan terapkan 2 kemahiran, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul, dan yang kedua, melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Baiklah, untuk hipotesis yang pertama, iaitu jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Di sini saya senaraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, letakkan cawan di antara lampu suluh dan skrin secara selari. Cawan hendaklah dalam keadaan seperti pada rajah A. Kemudian, nyalakan lampu suluh. Seterusnya, perhatikan dan lukis bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Dan akhir sekali, ulang langkah 1, 2 dan 3, tetapi orientasi cawan hendaklah diubah seperti pada rajah B dan C. Baiklah, untuk hipotesis kedua, jika kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Di sini saya senaraikan langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan cawan di antara lampu suluh dan skrin secara selari. Lampu suluh hendaklah dalam keadaan seperti pada rajah A. Kemudian nyalakan lampu suluh. Yang ketiga, perhatikan dan lukis bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Dan akhir sekali, ulang langkah 1, 2 dan 3, tetapi lampu suluh hendaklah diubah seperti pada rajah B dan C. Baiklah, kesimpulan di sini ada dua kerana kita ada dua eksperimen. Kesimpulan yang pertama ialah apabila orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Yang kedua, apabila kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Baiklah, jom kita saksikan video amali sains yang telah saya sediakan. Baiklah, untuk eksperimen 1, kita akan lakukan bagi membuktikan hipotesis 1, iaitu jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Untuk eksperimen ini, saya telah menggunakan 3 alat ataupun bahan. Yang pertama, skrin, iaitu kertas A4 putih, cawan dan juga lampu suluh. Ketiga-tiganya saya susunkan secara selari dan seterusnya kita akan adakan satu persekitaran yang gelap supaya dapat fokus kepada bentuk bayang-bayang dengan lebih baik lagi. Baiklah, saya akan nyalakan lampu suluh.
perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil dan kita akan lakarkan. Seterusnya saya akan mengubah orientasi cawan ini. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil dan kita akan lakarkan. Kemudian saya ubah lagi orientasi cawan ini. Perhatikan bentuk bayang-bayang dan kita akan lakarkan. Baiklah, daripada eksperimen ini kita dapat menyenaraikan 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah orientasi objek, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah bentuk bayang-bayang, dan seterusnya pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis objek yang kita gunakan. Baiklah, nanti kita akan lakukan eksperimen yang kedua untuk menguji hipotesis yang kedua. Baiklah, untuk eksperimen yang kedua kita akan menguji hipotesis yang kedua, iaitu jika kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang pun berubah. Kita akan sediakan satu persekitaran yang gelap juga. Nyalakan lampu sulur. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil dan lakarkan pada selai kertas. Baiklah, sekarang kita akan ubahkan kedudukan sumber cahaya. Sekarang saya ada satu skrin tambahan. Perhatikan bentuk bayang-bayang terhasil. Kemudian lakarkan. Baiklah, sekarang kita akan ubah kedudukan sumber cahaya. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil dan kemudian lakarkan. Baiklah, untuk eksperimen ini kita dapat mengesan lagi 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasikan bagi eksperimen ini ialah kedudukan sumber cahaya. Bagi pemboleh ubah bergerak balas ialah bentuk bayang-bayang, dan pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis objek yang digunakan dan juga kedudukan objek. Baiklah, ini ialah laporan amali sains yang telah saya sediakan bagi hipotesis yang pertama. Di sini saya letakkan tajuk, tujuan penyiasatan, hipotesis, pemboleh ubah, bahan dan juga alat, serta langkah-langkah. Seterusnya, saya rekodkan pemerhatian dengan cara melakarkan bentuk bayang-bayang. Kemudian saya letakkan perbincangan dan akhirnya saya letakkan kesimpulan. Apabila orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah. Seterusnya ini ialah laporan untuk hipotesis yang kedua. Saya letakkan tajuk, tujuan penyiasatan, hipotesis, pemboleh ubah, bahan atau alat dan juga langkah-langkah. Seterusnya saya rekodkan juga pemerhatian dengan cara yang sama, iaitu melakarkan bentuk bayang-bayang. Kemudian saya letakkan perbincangan dan saya letakkan juga kesimpulan, iaitu apabila kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang berubah.